Baik, terus lagi kepada binaan konsep. Okey, binaan konsep. Baik, konsep ini dibina berdasarkan usul yang akan dibentang atau dilawan. Okey, konsep ni dibina berdasarkan usul yang akan dibentang atau dilawan. Konsep hendaklah munasabah dan tidak berat sebelah. Okey, konsep hendaklah munasabah dan tidak berat sebelah. Konsep yang baik mestilah bersandarkan bukti atau fakta yang sahih dan nyata. Boleh dibina berdasarkan persoalan apa, bila, kenapa, mana, siapa dan bagaimana. Baik, saya nak tanya soalan. Okey, saya nak tanya soalan. Alright, soalannya daripada saya kepada siapa? Muhammad Rusdi ada? Muhammad Rusdi ada sini? Muhammad Rusdi bin Ismail. Mana? Muhammad Rusdi ada depan laptop ke? Muhammad Rusdi. Boleh tak korang buka laptop? Saya boleh nampak. Korang nampak slide kan? Saya nak nampak korang. Boleh tak buka? Alright. Buka kamera. Rusdi ada Rusdi? Hello. Hello. Mana? Hello, Rusdi? Di mana tadi? Hello. Hello. Buka kamera. Ya? Okey, saya nak tanya soalan. Rusdi. Ya, je saya. Okey, maksud konsep ni ialah satu pendirian lah untuk debater. Saya nak tanyalah, apa yang awak faham tentang konsep sebuah rumah? Tak apa dengar, doktor. Tak apa dengar. Apa yang awak faham tentang konsep sebuah rumah? Oh, konsep sebuah rumah. Ha, Kejap. rumah ni macam mana? Oh, rumah ni macam untuk kita berlindung lah. Okey, rumah ni Rusdi kata untuk berlindung. Okey, itu konsep rumah. Okey, lagi? Perlu ada rasa asas. Perlu ada asas. Okey, Asas. Okey, Perlu lagi? asas. Lagi? Asas yang baik. Apa? Asas yang baik. Asas yang baik. Contoh? Contoh. Apa asas yang baik? Okey, ada Tiang, yang kata ada ada tiang. Lagi? Ada tiang, ada dinding yang bumbung kan. Okey, ada dinding, ada bumbung, itu rumah lah. Ya. Kukuh, tapak. Okey. Alright. Okey, terima kasih Rusdi. Baik. Ya, saya. Boleh tutup mikrofon. Okey, saya tanya orang lain pula. Okey, Nurul Izzah binti Hasan ada ke? Nurul Izzah binti Hasan. Ada. Mana? Buka. Yes. Buka kamera, tak nampak. Buka kamera. Dah. Okey, saya nak tanya awak, apa konsep rumah bagi awak? Konsep rumah pada saya adalah tempat untuk berlindung, Okey, tempat untuk berlindung, tempat yang selesa, selamat, selesa, selamat, lagi? macam yang Rusdi cakap kukuh lah. Kukuh. Okey, kukuh lah. Alright, kukuh. Okey, itu ialah konsep rumah bagi awak. Okey. Terima kasih, boleh tutup. Alright. Kalau yang lain, dia tulis ada tiang, kukuh, ada tapak, tidak goyah. Alright. Baik guys, kalau awak kata ada tiang, ada tapak, ada orang kata ada bumbung, ada dinding, itu ialah definisi bagi rumah. Definisi bagi rumah itu benda dia. Maksudnya kita boleh nampak ni, okey, rumah ini mestilah ada tiang, ada dinding,
ada tapak. Tapi kalau konsep bagi rumah, seperti yang Rushdie kata, dia adalah tempat untuk berlindung. Okay, perlu ada asas yang baik. Kalau asas yang baik bagi saya seperti air, ada elektrik, itu ialah konsep rumah. Betul? Alright. Lepas tu bagi Izzah pula, dia kata mestilah selesa dan selamat dan kukuh. Baik, itu konsep rumah bagi dua orang. Baru dua orang yang saya tanya. Baik, kalaulah Rushdie ni kata konsep rumah bagi dia yang baik ialah rumah itu mestilah bercirikan tradisional. Ada di desa, ada tempat padang yang luas, belakang tu ada kolam ikan, boleh mancing hari-hari. Okey, ada sawah, tenang. Itu konsep bagi Rushdie. Rumah dia mestilah rumah yang selesa. Tapi kalau bagi Izzah, konsep rumah dia pula yang baik dan selesa ialah rumah itu mesti ada fasiliti. Okey, mesti ada fasiliti. Contohnya, rumah dia mesti dekat dengan Giant, ada mall depan tu, tepi tu ada McD. Okey, belakang tu ada gym, lepas tu dekat dengan hospital. Itu ialah konsep rumah bagi Izzah. Itu contoh. Maka ada dua konsep yang berbeza di situ. Nampak? Okey, satu nak rumah tradisional, satu nak rumah yang moden. Okey, yang ada fasiliti. Maka boleh timbul perdebatan di situ. Rumah mana yang lebih baik? Faham? Konsep yang berbeza inilah yang membawa kepada perdebatan. Okey? Sebab seorang ada pendirian nak rumah tradisional, seorang ada pendirian nak rumah moden. Itu maksud dia. Boleh faham? Apabila nak cerita pasal konsep, itulah maksud dia. Maksudnya, konsep yang dibina berdasarkan usul yang akan dibentang atau dilawan. Contoh usulnya, rumah tradisional lebih baik daripada rumah moden. Jadi awak akan lawanlah, kenapa rumah tradisional ni baik? Kenapa rumah moden ni tak baik? Lepas tu orang yang nak lawan pula dia akan cerita, rumah moden ni lagi baik sebab dekat dengan hospital, dekat dengan kemudahan asas. Boleh faham? Itu maksud nak bina konsep. Itu maksud nak bina konsep. Konsep ini ialah berdasarkan daripada awak nampak kat mana. Konsep pula hendaklah munasabah dan tidak berat sebelah. Baik, saya nak buat satu aktiviti, keluarkan kertas dengan pen. Okey, keluarkan kertas dengan pen. Baik, cuba tulis usul ni. Okey, cuba tulis usul ni. Pembudayaan integriti bermula dari rumah. Okey, pembudayaan integriti bermula dari rumah. Okey. Boleh nampak tak? Ini usul dia. Boleh baca ke terbalik? Tak kan? Okay, pembudayaan integriti bermula dari rumah. Jadi aktiviti yang saya nak awak buat ialah cuba buat konsep. Okey, pembudayaan integriti ni konsepnya macam mana? Okey, bermula dari rumah ni konsepnya macam mana? Saya bagi masa dalam 5 minit untuk awak fikir konsep. Okey, nak Google boleh lah Google, tak masalah pun. Cuma nanti saya akan pilih siapa-siapa untuk menjawablah. Okey, untuk menjawab. Okey, menjawab konsep ni. Alright. So saya akan pilih seorang, dua untuk tanya pasal konsep. Apa itu pembudayaan integriti? Apa itu bermula dari rumah? Konsep dia macam mana? Okey. So, saya bagi masa 5 minit untuk awak prepare. Bolehlah prepare sekarang.
Encik, apa soalan dia tadi? Sorry, line slow sikit. Okay, Hazman, soalan dia ialah cuba bina konsep. Okey, tentang usul ni lah. Okey, tentang usul ni. Pembudayaan integriti bermula dari rumah. Okey, buat konsep lah pembudayaan integriti ni konsepnya macam mana. Apa keadaan membudayakan integriti. Kemudian bermula dari rumah ni konsep dia macam mana. Okey, cuba buat, nanti saya akan soal lah. Saya akan pilih. Seminit lagi. Perlu masa tambahan ke? Kita dah jumpa. Okey, masa dah tamat. Perlu tambah ke masa? Perlu tambah ke masa? Okey, masa dah tamat. Oi, kenapa ni tak dengar? Dengar ke? Tak. Tak dengar Dengar, okey. Ingat tak dengar? Dengar. Okay, ingat tak dengar. Nak tambah ke masa? Tak, cukup lah. Cukup. Okey, Azamuddin kata cukup. Alright, jadi saya nak tanya Azamuddin lah. Okey, buka kamera Buka kamera, yang lain buka lah. Okey, cuba terangkan apa maksud pembudayaan integriti, Azamuddin. Okey. Dengar ke? Saya dengar. Dah. Dengar.
Okey, kebiasaannya pembudayaan integriti ni dia diterapkan di dalam suatu rumah. Okey. Satu rumah, okey. Ah, Sebagai contoh, peranan daripada ibu bapa lah Okey. menerapkan kepada anak-anaknya. Okey, peranan ibu bapa. Konsep pembudayaan integriti bermula dari rumah ni ialah peranan daripada ibu bapa. Ya. Itu masa awak lah. Apa Ah, maksud konsep integriti bagi awak? Integriti. Konsep Apa maksud integriti? maksud integriti Mm-mm. dia bermaksud amalan yang dilaksanakan Mhm. biasa kita lakukan setiap hari. Okey, amalan yang dilakukan setiap hari. Amalan macam mana? Contohnya kejujuran. Okey. Oh, kejujuran. Okey, nilai murni lah. Ah, ah. Okey, macam Nazmi kata, ketelusan, kejujuran. Okey, pembawakan. Alright. Okey, terima kasih Azamuddin. Okey, dia kata Yes, pembudayaan sama. integriti bermula dari rumah ni ialah bermula daripada peranan ibu bapa. Okey, bermula daripada peranan ibu bapa. Okey, seterusnya. Saya nak tanya Suhaiza je. Suhaiza je. Ada, saya. Okey, Suhaiza. Saya nak tanya awak, apa Ah, maksud konsep bagi awak pembudayaan integriti? Pembudayaan integriti ni, macam pembudayaan ni satu proses mengamalkan atau mengadaptasi sesuatu tu. Integriti ni pula macam satu kepribadian mulia yang meliputi banyak nilai macam amanah, jujur, ikhlas, sabar macam tu. Jadi pada maksud pembudayaan integriti bermula daripada rumah ni, macam pembentukan peribadi seseorang tu, nilai murni dalam diri dia tu bermula daripada apa yang dia nampak dekat dalam rumah dia dengan ahli keluarga dia macam tu. Okey, okey. Awak kata adaptasi ataupun amalan integriti ialah kepribadian mulia. Yang Nilai murni. di rumah based on daripada keluarga, apa yang dia nampak daripada keluarga kan. Terus apa? Masa adik-beradik, kalau tinggal dengan atuk nenek ke mak ayah, siapa yang dalam rumah lah. Okey, siapa dari rumah lah. Okey. Ibu bapa, atuk. Alright, okey. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Alright. Seterusnya, saya nak dengar daripada Zainal Daniel. Ada tak? Zainal. Ada. Mana? Ada. Okey, on kamera tak nampak. Okey, Zainal Daniel. Baik. Pembudayaan integriti. Apa maksud dia? Apa konsep dia? Pembudayaan lebih kepada benda yang macam kita mengajar ataupun kita mengamalkan. Integriti boleh kita sabitkan dengan kejujuran. Maksudnya Okey. apa dia? Kejujuran. Okey. Lebih kepada kejujuran lah. Kejujuran, ketelusan. Saya tertarik dengan mengajar. Okey, pembudayaan ini macam kita mengajar atau mengamal. Mengajar ni maksudnya macam mana? Kita membentuk sebab kita punya tadi kan apa dia punya tadi? Pembudayaan Pembudayaan. Pembudayaan integriti ibu bapa kan? Okey. Bermula dari rumah ibu bapa? Yes, ibu bapa. Okey, bermula dari rumah ibu bapa. Ibu bapa tu maksudnya dia apa? Dia ajar ke apa? Mengajar, tunjuk contoh yang baik dan macam kalau keadaan di rumah kadang-kadang kan ada setengah keluarga yang mungkin suami isteri menipu satu sama lain dan mungkin penipuan itu disaksikan oleh anak dia. Okey. So maksudnya pembudayaan integriti bermula dari rumah ni maksudnya peranan ibu bapa lah yang membentuknya. Okey, terima kasih Zainal. Alright. Okey, so saya dah tanya 3 orang, Azamuddin, Suhaiza dengan Zainal. Alright? Ya. Yeah. Okey. So, ada tak yang lain nak bagi pendapat? Okey, ada tak yang lain nak bagi pendapat?
sebelum saya elaborate lagi? Ada? Tak ada? Okay guys, saya nak tunjuk satu benda. Okay, saya nak tunjuk satu benda. Right, sekejap. Bukan satu benda pun, dia macam... Okay. Berbalik kepada binaan konsep tadi, saya kata konsep hendaklah munasabah dan tidak berat sebelah. Baik, 3 orang yang saya tanya tadi, majoritinya kata benda yang hampir sama, iaitu penggunaan integriti ini perlulah diterapkan di rumah dan yang mainkan peranannya ialah keluarga, iaitu ibu bapa. Dan integriti ini ialah aspek-aspek nilai murni, kejujuran, kepribadian mulia, okey. Pembudayaan ini pula ialah bagaimana kita nak mengamalkan dia, kita nak ajar dia. Dan bermula dari rumah ialah peranan ibu bapa lah yang mengajar atau mendidik anak-anak supaya berintegriti. Okey, supaya berintegriti. Jadi konsep tu agak jelas. Jadi kalau awak tengok balik kepada usul yang awak tulis, pembudayaan integriti bermula dari rumah, maka awak tahu pembudayaan integriti ini bermula dari peranan ibu bapa lah. Okey. Jadi sebagai pembangkang dia akan jadi macam mana? Kita letak premis dia ialah pembudayaan integriti tidak bermula dari rumah ataupun bukan bermula dari rumah. Bukan itu ialah premis Maka kita tahulah selain daripada rumah ada tempat lain yang boleh untuk membudayakan integriti. Saya nak tanya awak lah, awak tahu perkataan integriti ni start dari rumah ke atau di sekolah ke atau di universiti? Tahu di YouTube. Di sekolah. Sekolah, YouTube. Okey, YouTube sekolah. Alright. Maksudnya bukan daripada rumah juga. So maksudnya awak tahu bahawa pembudayaan integriti ni bukan bermula dari rumah tapi mungkin bermula dari sekolah. Maksudnya integriti yang awak tahu ni ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan telusan, okey, yang ketelusan, kejujuran ni adalah bermula dari tempat lain. Jadi awak boleh bawa pembudayaan integriti bukan bermula dari rumah tapi dari tempat lain. Okey, itu tak apa. Itu adalah bagaimana perlawanan itu boleh berlangsung, boleh bertembung. Baik, apa yang saya nak bagi tahu ni ialah konsep yang tidak munasabah ataupun yang berat sebelah. Bagaimana? Okey, bagaimana? Bayangkan kerajaan ni dia dapat usul ni lah. Pembudayaan integriti bermula dari rumah. Dan dari rumah ni dia kata integriti ni bermula dari rumah iaitu peranan ibu bapa yang membentuk. Okey, boleh terima lah. Dan rumah ni juga dia kata cikgu pun datang dari rumah. Jadi cikgu juga membentuk integriti sebab cikgu pun datang dari rumah. Lepas tu dia kata lagi ahli politik pun dari rumah. Okey, so itu juga boleh membentuk integriti sebab ahli politik menunjuk tauladan yang baik. Okey, so suri tauladan. Itu pun dari rumah. Lepas tu dia pun tunjuk agamawan, negarawan yang membudayakan integriti pun dari rumah. Maksudnya semua entiti ni dia sapu. Jadi kalaulah pembangkang dia nak bawa macam mana? Pembudayaan integriti bukan bermula dari rumah. Itu bukan daripada agamawan, bukan daripada ibu bapa, bukan daripada cikgu, bukan daripada ahli politik. Awak agak-agak boleh lawan ke tak pembangkang? Boleh. Macam mana nak lawan? Bawa dari diri lah. Diri pun dari rumah. Ya. Diri dari rumah. Tengok balik konsep rumah yang dibawa oleh kerajaan. Ya, dia bawa kerajaan tu dia tunjuk semua. Maksudnya dia tunjuk semua dari rumah. Contohnya ibu bapa dari rumah, okey, guru dari rumah, ahli politik dari rumah, agama apa dari rumah. Jadi macam mana nak lawan pembangkang? Boleh lawan tak agak-agak? Kalau semua kerajaan sapu entiti tu. Boleh lawan tak? Tidak Yuba. Makna dari rumah tu rumah dia orang kan? Rumah dia orang lah. Tapi kita tak dapat daripada rumah dia orang, kita dapat daripada tempat lain. Contoh? Macam, yelah kata agamawan daripada rumah kan. So, kita duduk dekat tempat yang ada pentas agama lah, meja penceramah ke apa. So, kita dapat dekat masjid, bukan kat dia orang. Even mereka daripada rumah. Tapi tak menafikan tetap dapat dari rumah sebab agamawan tu asalnya dari rumah.
kena cari yang duduk gua je ni ya. So awak nampak tak? Itu adalah konsep yang tidak munasabah. Itu adalah konsep yang berat sebelah. Faham? Maksud saya nak sampaikan itu konsep yang berat sebelah. Faham. Maksudnya semua dia sapu. Bila dia sapu, pembangkang tak boleh lawan. Jadi itu tidak baik. Okey, itu tak boleh buat macam tu. Kerajaan yang baik dia tidak tamak. Dia tidak tamak. Dia tak boleh sapu semua. Okey? Awak fikir, oh kalau aku sapu semua, sasa pembangkang tu kalah. Tak. Sebenarnya pembangkang tu lawan macam ni tau. Dia kata macam ni kepada kerajaan. Jadi saya cabar balik kerajaan untuk buktikan ajarlah kami pembangkang ni nak lawan macam mana kes ni. So kerajaan tu pun macam baru terfikir nak lawan macam mana kalau semua dah sapu. So bila dia tak boleh nak buktikan, maka dia kalah. So berhati-hati, kerajaan jangan tamak. Boleh jadi dia akan kalah. Sebab pembangkang dia akan cabar balik. Okey, cuba buktikan. Kalau semua dari rumah, kami ni nak lawan macam mana? Cuba ajar. Okey, Bisati? Ya. Bisati ada soalan ke? Ada Maknanya usul ni tak relevan ke macam mana tu? Bukan usul ni tak relevan. Usul ni relevan. Tapi konsep dia tak relevan. Tak munasabah. Oh, okey. Itu maksud dia konsep dia berat sebelah. Boleh faham maksud saya? Konsep berat sebelah? Faham. Okey, itu maksud dia. Konsep berat sebelah ialah apabila kerajaan tu terlalu tamaklah dia ambil semua. Okey? So itu maksud konsep yang berat sebelah. Konsep yang baik mestilah bersadarkan bukti atau fakta yang sahih dan nyata. Okey, ini macam biasalah saya dah ajar apa itu bukti atau fakta yang sahih dan nyata. Konsep boleh dibina berdasarkan persoalan 5W1H. Apa? What? Bila? When? Kenapa? Why? Where? Mana? Who? Siapa? Bagaimana? How? Okay, jadi dalam aspek ini bagaimana nak bina konsep, kita kena berbalik kepada 5W1H. Apa itu integriti? Bila integriti itu timbul? Kenapa perlunya ada integriti? Mana integriti itu boleh hadir? Siapa yang terlibat? Bagaimana dia boleh dibudayakan? Jadi based on that barulah kita boleh buat konsep yang baik. Apa itu pembudayaan integriti? Apa itu bermula? Bermula tu apa? Pencetus. Rumah tu apa? Apa konsep rumah? Bila dia boleh bermula? Okey, kenapa dia perlu bermula? Mana nak bermula? Siapa yang memulakan? Siapa yang akan menerima? Bagaimana dia boleh dibudayakan? Actually, 5W1H ni juga ialah konsep bagaimana awak nak membawa satu pemikiran ataupun awak nak mulakan satu perbentangan ke presentation ataupun awak nak mengajar. Mungkin dalam kelas ni ada yang bakal cikgu. Ada juga mungkin yang tak ada cikgu pun tapi mungkin jadi admin dan sebagainya. Bila nak start satu perkara, okey, awak boleh start dengan basic 5W1H dulu. Contoh awak cikgu biologi nak ajar tentang mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Bila dia boleh nampak? Kenapa dia mikro? Kat mana boleh nampak? Siapa yang terkena? Siapa yang discover benda ni? Bagaimana mikroorganisma ni berfungsi? So then awak akan mulakan dengan benda macam ni. Itu cikgu. Kalaulah awak ni masuk meeting. Okey, awak nak cerita pasal satu benda, konsep. Okey, contohnya awak meeting tentang account. Okey, apa itu account? Bila account tu boleh timbul? Kenapa? Mana? Siapa dan bagaimana? Ini adalah basic. Kita selalu abaikan basic macam ni sebenarnya. Okey, kita selalu fikir benda yang besar-besar. Sedangkan benda yang simple macam ni lah yang akan leading kepada satu benda yang lebih besar. Kita selalu lupakan 5W1H ni. Jadi dalam nak buat konsep jangan abaikan 5W1H. Boleh? Boleh faham Okey. Ada soalan? Ada soalan? Okey, nampak konsep tu. Oh, faham. Ya, bagus. Boleh faham. Kalau tidak ada soalan, saya nak stop sharing untuk untuk slide ni. Saya nak pergi slide yang seterusnya, iaitu pertikaian. Boleh? Okey, saya nak Boleh. Okey, saya stop sharing yang ni lah. Right, saya pergi Baik doktor, baik. pertikaian. Baik. Okey.
Baik, pertikaian kes. Baik. Pertikaian ini selalunya ditimbulkan oleh ketua pembangkang ataupun orang kata sebagai yang melawan Perdana Menteri itulah. Okay, dia akan pertikai kes. Baik. Ini ialah flow kepada ketua pembangkang. Ada salutasi, awak dah tahu apa. Kemudian pertikaian kes. Okey, dia akan pertikai kes tadi. Kemudian dia akan tunjuk pendirian dia macam mana sebenarnya. Contohnya tadi, pembudayaan integriti bermula dari rumah. Dia akan pertikailah kes. Adakah integriti ini benar-benar didedahkan kepada anak-anak melalui ibu bapa? Sedangkan integriti ini boleh didedahkan di sekolah. So dia ada pertikai. Siapa pula yang terlibat dalam membudayakan integriti ini? Ada kata bukannya cikgu. Sebab kebanyakan masa anak-anak adalah berada di sekolah berbanding di rumah. Ibu bapa sibuk bekerja pagi hingga ke petang dan malam adalah masa untuk berehat. Mana mungkin mereka boleh mendidik anak-anak dalam aspek integriti, melainkan guru. Maka kami selaku pembangkang hadir dengan pendirian kami, pembudayaan integriti tidak bermula dari rumah. Sebaliknya, bermula di sekolah. Rasional kami ialah sekolah merupakan satu tempat yang praktikal untuk mendidik secara formal berbanding di rumah. Okey, so itu maksud dia. Bagaimana dia bawa kes ini ikut flow. Alright? Baik, bidang tugas nanti saya ajarlah. Okey, pertikaian kes. Pertikaian kes boleh dilihat melalui matlamat perdebatan atau rasional. Okey, matlamat perdebatan, contoh usul tadi ialah kita nak lihat. Okey, pembudayaan integriti ni dah bermula kat mana? Kat rumah ke atau dekat tempat lain? Kenapa pula nak membudayakan? Apa rasional dia? Rasional dia agar kita dapat membentuk warga negara atau komuniti yang sejahtera. Okey, so pertikaian kat situ kita nak tengok. Nak capai matlamat komuniti sejahtera ni, adakah perlu bermula di rumah ataupun perlu bermula di sekolah? Okey. Kemudian senaraikan pertikaian berdasarkan 3 komponen. Okey, komponen apa? Komponen yang awak dah belajar. Okey, yang pertama frasa kontroversi, kedua kata kunci, ketiga istilah jika perlu. Baik, kalau kita tengok, cuba tengok balik awak punya konsep, bukan konsep, awak punya usul tadi. Pembudayaan integriti bermula dari rumah. Okay, cuba teliti, cuba cari balik mana frasa kontroversi. Okay, frasa kontroversinya ialah Bermula dari rumah. ya, bermula dari rumah. Itu orang akan attack. Okay, so itu perkara pertama yang pembangkang akan attack dulu. Okay, yang kedua ialah kata kunci, iaitu bermula. Okay, bermula. Yang ketiga ialah istilah jika perlu. Contohnya pembudayaan integriti. Integriti ni dia salah sebutlah ataupun dia salah konsep. Integriti ni dia cakap benda lain. Jadi awak boleh attack. Kalaulah dia kata integriti ni adalah perkara yang betul dan sesuai dengan awak, maka tak perlu attack pun. Apa yang awak perlu petikai ialah bermula dari rumah. Bermula ni awak mungkin boleh kata, apa keadaan bermula? Bila dia bermula? Siapa yang akan memulakan? Siapa yang akan menerima? Kembali kepada 5W1H. Samalah juga dengan frasa kontroversi. Okay, rumah yang bagaimana? Okay, siapa yang berada di rumah tersebut? Alright, bagaimana rumah ini berperanan penting? Bila dia akan berlaku? Okay, awak kembali 5W1H, barulah awak boleh nampak perkembangan kes tersebut. Selagi mana awak tidak kritis based on 5W1H, awak akan stuck. Okay, sebab itu yang paling basic untuk kritis. Asas pertikaian yang saya kata tadilah 5W1H. Apa itu pemerintah integriti? Bila dia berlaku? Okey, di mana dia bermula? Siapa yang terlibat? Kenapa dia perlu? Bagaimana rumah ini mainkan peranan? Okey. Kemudian contoh. Okey, ini contoh dia. Sudah tiba masanya kita mengharamkan LGBT. Ini ialah side daripada pihak kerajaan. Ini pembangkang. Belum tiba masanya mengharamkan LGBT. Baik, sebelum korang pergi lebih lanjut, saya akan hurai sikit. Baik, sudah tiba masanya kita mengharamkan LGBT. Rasional dia kata, rasional ialah sebab masalah yang timbul apabila golongan ini diperluaskan populasinya. Okay, masalah lah. Alright. So, kita perlu ada mekanisme pengharaman
seperti denda dan penjara bagi yang melanggar undang-undang. Jadi dia kata kenapa nak haram? Satu, masalah yang timbul ialah golongan ini diangkat sebagai role model dalam masyarakat. Jadi ini akan menimbulkan masalah jati diri. Contohnya Riz Ulala ni siapa? Siapa ni? Model. Riz Ulala. Pondan. Dia Pondan juga. Okay, Pondan juga. Okay. So dia adalah influencer kan? Okay, influencer Sajat tahulah, Sajat pun tahu. Jadi golongan ni boleh diangkat sebagai role model. Jadi ini adalah satu ancaman masalah jati diri. Kedua, perjuangan LGBT dalam perundangan semakin mendapat tempat di media alternatif. Apa itu media alternatif? Facebook, Twitter, okay? Dia bukan media arus perdana macam berita di TV, surat khabar, bukan. Dan ini memberi pengaruh kepada masyarakat pemikiran liberal, terbuka dan juga aktivis hak asasi. Maksudnya mereka kata geng-geng ni pun manusia juga, perlu ada hak kebebasan. Dan dia yang ketiga, masalahnya ialah gerakan yang sangat tersusun dan bersatu dalam tuntutan hak LGBT. Kalau kita tengok, aktivis yang sangat menggerakkan benda ni ialah Siti Kasim dan juga transgender tu, Nisha Ayub. Maka dia kata sudah tiba masanya kita mengharamkan LGBT. Jadi kalau awak pembangkang, awak nak kata apa? Belum tiba masanya kita mengharamkan LGBT, rasional, kapasiti LGBT yang masih belum parah dan boleh dikawal dengan mekanisme sedia ada. Maksudnya bukanlah awak menunjukkan bahawa awak menyokong benda ni. Tak. Awak hanya kata boleh nak haram tapi belum tiba masanya. Itu lebih selamat sebagai pembangkang. Jangan kata kita tidak boleh mengharamkan LGBT. Itu dah pelik dah. Kalau awak letak stand atau pembangkang macam tu, itu dah dikira ridicule. Geng dengan orang ni lah. Okey? Jadi tak selamat letaklah belum tiba masanya kita mengharamkan LGBT sebab kapasiti LGBT yang masih belum parah dan boleh dikawal dengan mekanisme sedia ada. Okay, saya tak nak ajar awak bagaimana nak cari hujah lagi, belum. Saya nak ajar bagaimana nak buat senarai pertikaian. Okay, yang pertama, apa keadaan yang mendesak sehingga kita perlu mengharamkan LGBT? Adakah mereka ni mengancam sampaikan wujudnya satu komuniti yang besar? Okey, seperti geng-geng macam ni. Adakah tiada kawalan atau undang-undang yang menyekat penyebaran dakwah ini melalui media alternatif? Adakah SKMN tidak mainkan peranan dalam membendung gejala ini? Adakah tuntutan yang diperjuangkan oleh golongan ini mendapat tempat dalam kalangan ahli parlimen? Okay, so dia dah pertikai kat sini. Ataupun dia akan tunjuk apa garis pemisah antara sudah dan juga belum. Apa keadaan sudah, apa keadaan belum. Itu pun boleh tunjukkan. Okey, nampak tak apa, adakah, okey, ini ialah boleh kita jadikan sebagai satu sandaran untuk pertikaian. Kalau nak attack lagi, bagaimana pula golongan ini dianggap sebagai role model dalam masyarakat? Adakah masyarakat menyanjungi mereka? Ataupun boleh juga attack. Di mana pula perjuangan ini mendapat tempat di media alternatif? Adakah mereka ini mendapat tempat di dalam kalangan ahli parlimen? Adakah gerakan tersusun dan bersatu ini mendapat perhatian antarabangsa? Boleh tanya macam tu. Siapa yang menyusun gerakan ini? Dan adakah mereka dapat membawa perkara ini ke peringkat yang lebih tinggi? So that awak boleh attack macam-macam dalam aspek pertikaian. Okey, dalam aspek pertikaian. Boleh faham? Okey? Faham. Okey, good. Boleh. Saya teruskan lagi latihan. Okey, bukan latihan tu sebab saya berperasan kalau awak download ni dia dah ada dah. Orang kata apa? Jawapan. Okey? Gegar Vaganza bukan sekadar bergegar. Okey, kalau yang ni pembangkang Gegar Vaganza sekadar bergegar. Okay, Gegar Vaganza ni saya tahu. Dia adalah rancangan televisyen yang menaikkan semula artis lama ke arena industri right. Jadi bukan sekadar bergegar ialah bukan sekadar mencapai matlamat. Matlamat dia adalah menaikkan semula artis lama ni tetapi juga memberi kesan kepada masyarakat. Jadi adakah awak nak berdebat pasal benda ni? Tak. Kalau boleh awak simbolkan usul ni. Usul ni ialah usul humor. Saya dah kata usul humor kita kena simbolkan dia. Okey, macam saya cerita itulah. Contohnya apa? Superman lebih baik dari Doraemon. Takkanlah awak nak berdebat pasal Superman dan Doraemon. Tak, awak simbolkan dia. Superman ialah Amerika, Doraemon ialah Jepun. Jadi dia lebih berilmiah. Debater kena bawa
Perdebatan tu lebih pada ilmiah. Boleh? Maka kita simpulkan gegar vakansa ini ialah PRU, Pilihan Raya Umum ke-14. Yang dululah kan. Yang menaikkan semula pemimpin-pemimpin lama ke arena politik. Contohnya Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rasional dia memberi kesan dan pengaruh kepada masyarakat. So nampak dia bukan sekadar bergegar, iaitu membawa ahli-ahli politik lama ni ke arena politik, tapi juga memberi kesan dan pengaruh kepada masyarakat. Kesan bagaimana? Satu, manifestasi demokrasi dan semangat Malaysia baru kepada rakyat. Waktu itulah maksudnya demokrasi dan semangat Malaysia baru kepada rakyat. Kesannya makin timbul. Yang kedua, kesannya ialah mewujudkan jurang perpaduan dalam masyarakat kerana ada polemik politik antara pihak yang menyokong dan menolak. Maksudnya kesannya mewujudkan jurang perpaduan. Betul lah. Yang ketiga, mencipta saingan sihat antara pemimpin lama dan pelapis. Iaitu contohnya Syed Saddiq dan juga pemimpin lama seperti Hishamuddin. Itu contoh dia. Kalaulah gegar vakansa sekadar bergegar, senarai pertikaian boleh kata matlamat PRU adalah untuk menjalankan sistem demokrasi, bukannya menaikkan pemimpin lama. Maka tiada pembaharuan yang dibawa oleh kerajaan baharu. Dasar dilaksanakan hanyalah sekadar melibatkan isu kecil dan tidak memberi impak yang besar kepada masyarakat dan negara. Jadi pertikaikan bab kesan itu. Adakah demokrasi ini memang betul-betul mendapat perhatian? Dan kita nampak tak pun. Adakah jurang perpaduan ini terlalu melebar dan wujud polemik politik? Tak juga, sebab politik ni ada pasang surut, kejap berbaik, kejap bergaduh. Adakah saingan ini adalah merupakan saingan yang sihat? Tak nampak, sebab pemimpin pelapis dengan pemimpin lama masih lagi mempunyai alat tuju yang berbeza. So boleh attack benda-benda macam ni. Okey, kemudian awak bawa lah rasional pembangkang. Kalau saya cepat boleh tahu tau. Rasionalnya ialah melihat kepada situasi-situasi semasa yang masih sama dengan pentadbiran dahulu. Contoh hujah 1, manifesto tidak terlaksana secara total. Tol masih lagi wujud, PTPKN masih lagi wujud. Apa lagi? Pendidikan percuma pun tak ada lagi. Banyak dasar dikaji semula dan bersifat U-turn. Okey, ini sudah tentu. Dan hujah 3, pemimpin lama masih mendominasi. Contohnya recycle benda yang sama.